sebanyak Salafi adalah akidah, Wahabi adalah gerakan di Saudi. Perbezaan antara Salafi Wahabi dengan Salafi yang bukan Wahabi. Okey. Wahabi ini gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi. Okey, di Saudi. Gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Apabila dia mulakan gerakan itu, ada pertembungan di antara Bani Sa'ud dan Hashimiyah di Saudi. Okey, keluarga Hashimiyah dan Bani Sa'ud di Saudi. Dua-dua ada fasa bekerjasama dengan British. Bukan sahaja Wahabi, bukan sahaja Bani Hashim. Dua-dua ada fasa bekerjasama dengan British. Dua-dua ada fasa dikhianati oleh British, rasa dikhianati oleh British. Dua-dua terlibat di dalam peperangan dan pengkhianatan sesama mereka. Dua kelompok di Saudi pada ketika itu, Bani Sa'ud dan juga Bani Hashim. Akhirnya British bahagi negeri lah. British menerima Saud sebagai pemerintah. Bukan British menerima lah, mungkin mereka perbincangan sendiri, tapi British terlibat sama dan dia juga menerima keputusan itu. Bani Saud memerintah di Saudi. Hashimiyah ni, Qadhi Sharif Hussein kalau tak silap, dijadikan pemerintah di Jordan. Seorang lagi anak dia di Iraq pada ketika itu. Kemudian Iraq berubah kerajaan dan bermulalah kerajaan Jordan dengan Hashimiyah dan juga Saudi, Bani Saud di Saudi. Dan daripada Bani Saud ini, dia ada hubungan yang baik dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Apa yang berlaku di Saudi, perkembangan ini adalah perkembangan aliran yang ada mereka tak suka diberi nama itu, ada yang suka diberi nama itu, tapi secara umumnya dia dikenali sebagai aliran Wahabi lah. Dikenali sebagai aliran Wahabi. Mengambil kira asas perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai sekarang, khutbah-khutbah Jumaat di Saudi, mereka akan banyak iktibas ataupun ambil nama Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan sebut nama dia, ucapan-ucapan dia, bukan sebut nama dia, puji dia, tak. Ambil ucapan dia daripada buku dia untuk dibentangkan tentang tauhid dan sebagainya. Ini di Saudi. Beliau pejuang tauhid. Ada beberapa perbincangan, keras sangat ke, tak keras sangat ke, ini perlukan perbahasan lanjut lah tentang perjuangan dia. Sama ada sesuai tak metod tu. Ketika itu, zaman dia di Saudi, tabaruk dengan wali-wali ni tersebar luas ketika itu. Ada orang, mereka barang hilang, mereka tak minta dengan Allah Ta'ala, mereka minta dengan wali. First kali barang hilang, alamak, nak buat macam mana ni, phone hilang, pergi ke kubur wali, tolonglah bagi balik barang aku, bagi balik barang aku. Kambing hilang, dia akan terus menyeru nama wali. Ya Syekh fulan-fulan, bagi balik kambing aku. Itu orang awam punya strength. Sakit, terus pergi minta kepada wali-wali, sembuhkanlah anak aku. Orang awam. Agamawan pula akan justify. Agamawan kata tak apa yang mereka buat ni, niat mereka minta kepada Allah Ta'ala. Tetapi kerana berkat agamawan, itu agamawan, orang agama punya justification. Di peringkat orang awam ketika itu, seru wali-wali jadi benda biasa. Muhammad bin Abdul Wahab datang, dia memerangi perbuatan-perbuatan sebegini. Ada dukun, ada tangkai yang diikat pada ketika itu, ada batu-batu yang dihormati diarahkan untuk pecahkan kesemua ni. Itu Muhammad bin Abdul Wahab. Perjuangan dia, dan diteruskan sampailah sekarang ini di Saudi. Madhab akidah adalah madhab Salafi. Itu di Mesir, itu di Saudi. Dalam masa yang sama, ada kelompok pembaharuan di Mesir, Ikhwanul Muslimin, buat reform di Mesir. Mereka ini berbeza sikit, perjuangan dia berbeza. Mereka menulis dalam akhbar, mereka banyak berpuisi, mereka banyak terlibat dalam sistem yang semi-demokratik lah pada ketika itu, perbincangan dan sebagainya, kehidupan yang lebih terbuka di Mesir. Akidah mereka, tokoh-tokoh besar, akidah Salafi. Tapi pembawaan dia lain, perjuangan dia lain. Dia bukan lagi nak lawan benda-benda syirik. Dia lawan dalam bentuk untuk menjaga negara, membina negara. Tetap Salafi, tapi dia bukan Wahabi. Di tanah Melayu, banyak pelajar-pelajar kita yang balik daripada Mesir, bawa ideologi ni berkembang sehingga jadi kaum muda. Kaum muda pada ketika itu, mereka ke tengah dan ke hadapan di dalam menulis novel, menulis buku-buku dan sebagainya, buka sekolah, reform di Malaysia dan Indonesia. Sebahagian mereka ambil daripada ideologi Wahabi di Saudi, sebahagian mereka ambil ideologi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Yang Mesir ni bukan Wahabi, kedua-duanya akidah Salafi. Tapi sama-sama mereka pun saling ada yang ni tak setuju dengan tu, itu hentam ini dan sebagainya. Ini dua kelompok dah. Dalam moden ni, sampai zaman moden, dengan usaha Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bila dia cuba menyatukan kumpulan ulama yang pertengahan, yang cuba untuk reform ini,
dengan bantuan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, gabungan ini berkembang. Gerakan Islam di seluruh dunia ada perhubungan dan pertalian di kalangan mereka. Hamas di Palestin, di Algeria sekarang kerajaan pro-Islam juga di Algeria, Mesir sentiasa kena tekanan. Jadi kelompok-kelompok ini, tokoh-tokoh besar mereka kebanyakannya juga Salafi. Tapi bukan Wahabi. Dia bukan Wahabi, mereka Salafi. Kalau dengar ucapan tokoh-tokoh besar Hamas, mereka Salafi, berakidah salaf. Tapi mereka tak puji Wahabi lebih-lebih, tak puji Muhammad bin Abdul Wahab, sebab mereka tak ada kena-mengena dengan perjuangan di Saudi tu. Perjuangan mereka lain. Bila berlaku pertembungan di antara kuasa, ini penting, berlaku pertembungan di antara kuasa-kuasa yang ada, akhirnya orang mencari kawan yang ada interest yang mereka kongsi bersama. Interest yang dia kongsi bersama. Saudi sebelum ini berkawan rapat dengan Mesir. Kawan rapat dengan Mesir untuk menekan Ikhwanul Muslimin. Saudi, Salafi, Wahabi. Di Mesir pula, sosialis ke apa, kerajaan dia yang ada. Menekan Salafi yang lagi satu pula, Ikhwanul Muslimin. Itu yang berlaku. Di Hamas pula, kelompok Hamas, dia ada hubungan yang baik dengan kelompok jihadi daripada Yaman, atau daripada Lebanon, Hizbullah Syiah. Hamas Salafi, mereka kawan. Sebab dia tu serang Israel daripada atas, dan dia cucuk Israel daripada bawah. Mereka boleh geng sama-sama lawan Israel. Salafi di Saudi marah Hamas sebab dia ada hubungan yang baik dengan Hizbullah Syiah. Hamas kata, kalau aku tak kawan dengan dia, nak kawan dengan siapa lagi? Orang lain tak mau bagi senjata kat aku, dia yang bagi. Itu kawan dia. Bila berlaku krisis di Syria, berlaku pertembungan dalaman di antara mereka, di mana pada ketika itu Hamas mengambil pendirian untuk bersama dengan kelompok yang menekan Bashar Assad di Syria. Kelompok Muslim yang bangkit menentang Bashar Assad, itu pendirian Hamas. Hizbullah pula mempertahankan Bashar Assad. Ada pertembungan di antara mereka. Yaman pula Syiah Houthi yang difund oleh Iran. Zaman Datuk Seri Najib, Malaysia join force dengan Saudi, yang center King Salman dibuka oleh Datuk Seri Najib di Malaysia. Asy'ariyah dengan Wahabi, geng. Lawan siapa? Lawan jihadi, Salafi jihadi. Dan affiliation tu jadi besar lah, penyertaan negara-negara lain yang baik dengan Saudi juga pada ketika itu. Bila Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, dia tutup center tu. Mak Sabu umum tutup center tu zaman tu. Sekarang Mak Sabu pun dah tak jadi Menteri Pertahanan, Tun pun dah tak ada dalam kerajaan, dah tak ada dalam kepimpinan. Datuk Seri Anwar pula masa dia pergi ke Saudi buat kenyataan yang kita tak ada masalah untuk sambung semula. Cuma saya nak sebutkan, mazhab ni yang dinamakan Salafi itu adalah ideologi orang yang menganggap bahawa akidah diambil berdasarkan apa yang difahami oleh Nabi dan para sahabat dan 3 kelompok awal. Idea ini nak bagi untuk langkah semua perbahasan falsafah dan ilmu kalam, cuba faham akidah sebagaimana yang difahami oleh generasi awal. Itu Salafi. Sebagaimana Imam Bukhari tulis dalam Khalq Af'alil Ibad, sebagaimana ditulis oleh Al-Lalakai, sebagaimana ditulis oleh As-Sabuni, sebagaimana yang Imam Ahmad lawan keras. Kalau tuan-tuan ingat, minggu lepas kita cerita pasal Imam Ahmad lawan keras nak mengatakan bahawa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Jadi kelompok Salafi adalah kelompok yang memilih untuk tak mau masuk perbahasan kalam, pegang akidah macam mereka ni pegang. Itu Salafi. Dan antara orang yang banyak jasanya menyusun semula perbahasan akidah mengikut generasi awal adalah Ibn Taymiyah. Jadi kebanyakan kelompok Salafi, sama ada Wahabi di Saudi, ataupun Ikhwanul Muslimin di Mesir, ataupun kumpulan-kumpulan yang merupakan proksi Ikhwanul Muslimin di banyak gerakan Islam seluruh dunia, ataupun gerakan yang proksi dengan Saudi di beberapa tempat lain. Sebab Saudi dia fund banyak juga untuk sebarkan salaf, hantar pendakwah ke negara-negara. Mereka ini semua bersatu di dalam akidah salaf. Tapi bukan semuanya Wahabi. Wahabi satu tu je. Yang ni bukan Wahabi. Jadi itu sedikit sebanyak, saya ingat ni mungkin kali pertama kita bincang bab ni secara jelas. Itu dah sikit sebanyak. Salafi adalah akidah, Wahabi adalah gerakan di Saudi. Dan di Perlis, saya ingat disebut dengan jelas, di Perlis bukan Wahabi. Boleh berpegang dengan mazhab Salafi, tapi Perlis bukan Wahabi. Mufti Perlis tak mengajak mana-mana buku Wahabi. Saya pun tak pernah ajak buku Wahabi kat sini kan, tak pernah. Saya tak pernah quote pun kata Muhammad bin Abdul Wahab sekian-sekian. Saya tak pernah quote. Jadi itu pun nama kita diletak dalam list Wahabi. Bila tanya bukti, dah saya kopi je. Orang lain tulis, boleh pula macam tu. Kopi je. Tapi menuduh bukan main.
Main sedap itu dulu. Wallahu a'lam.